Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam program Sejarah Mekah siri yang ke-20 dan kita telah tiba pada peristiwa berkenaan tentang tempat sa'i ataupun perjalanan di antara Safa dan Marwah. Bagaimana suara saya pada petang ini? Saya mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Adakah suara saya jelas? Kalaulah jelas, mohon maklum dan mohon share di ruang komen. Kalau jelas-jelas daripada mana? Yang handphone tu letak dekat tempat air tu kat sana. Okey. Lalu bagaimana suara saya pada petang ini? Sambil itu apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu mohon jasa sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita nak sambung berkenaan tentang tempat sa'i. Yang semalam kita telah kongsikan bagaimana bermulanya amalan sa'i yang dilakukan oleh Siti Hajar, ibu kepada Nabi Ismail, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Seorang diri daripada Bukit Safa ke Marwah, kembali ke Safa, semula ke Marwah, sebanyak 7 kali pusingan yang dilakukan oleh Hajar alaihi wassalatu wassalam. Dan pada hari ini, yang mana kita nak mula belajar berkenaan tentang kenapa ada amalan lari-lari anak untuk lelaki pada bahagian tertentu ibadah sa'i. Maka untuk itu dibawakan riwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka pada petang ini kita nak membicarakan riwayat-riwayat kenapa adanya lari-lari anak untuk lelaki di antara bahagian tertentu sa'i. Maka riwayat daripada Imam Bukhari yang beliau menukilkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berlari-lari anak di Batnul Wadi, satu tempat yang dikenali sebagai Batan Al-Wadi. Lalu bila tiba di Batan Al-Wadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari-lari anak ketika sedang sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu macam mana kita nak kenal Batnul Wadi, tempat untuk lari-lari anak ini? Kata penulis buku, tempat tersebut sekarang telah ditanda dengan lampu-lampu hijau. Lalu bila kita nampak je lampu hijau dekat bahagian kepala kita, itulah tempat yang digalakkan untuk berlari-lari anak. Kerana itulah amalan baginda Nabi SAW daripada riwayat Ibn Umar yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Okey, seterusnya dibawakan riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Jabir radhiyallahu taala anhu bahawa ketika mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang perjalanan ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bahawa baginda keluar daripada Baitullah menuju ke Safa. Ketika mana baginda mendekati Safa, iaitu Bukit Safa, maka baginda membaca inna Safa
wal marwah min sya'airillah. Nabi membaca dalam perjalanan daripada Baitullah, bila dah selesai tawaf menuju ke Safa, Nabi membaca ayat innas safa wal marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut abda bima bada Allahu bih. Aku akan memula seperti mana yang dimulakan oleh Allah dalam Al-Quran. Iaitu dalam Al-Quran Allah sebut innas safa. Lalu maksudnya bermula daripada Bukit Safa, bukan bermula daripada Marwah. Lalu orang yang datang daripada Marwah sekalipun, maka pusingan pertama itu tak dikira. Hanya bila dia tiba di Safa dan dia pergi balik ke Marwah, barulah dikira pusingan yang pertama. Lalu pergerakan daripada Safa ke Marwah, pusingan pertama. Marwah kembali ke Safa, pusingan yang kedua. Lalu sebelum Nabi bermula, Nabi membaca abda bima bada Allahu bih. Aku akan memulakan sa'i ini sebagaimana Allah mulakan dalam Al-Quran, iaitu Allah berfirman innas safa. Allah pada waktu itu menyebut tentang Safa terlebih dahulu. Seterusnya kata Jabir bin Abdullah, maka Nabi SAW akan naik ke atas bukit Safa. Nabi akan naik. Ini Jabir cerita macam mana Nabi buat sa'i. Lalu Nabi akan naik ke bukit Safa. Lalu zaman kita, kalaulah kita buat dekat tingkat 1, kita pada waktu tu boleh naik pada sebahagian bukit Safa. Adapun nak naik sampai puncaknya tak boleh, kerana telah ditutup dengan kaca dan juga dengan gate dan sebagainya. Namun masa saya bawa jemaah, banyak ada orang yang dia panjat gate tu, dia nak naik juga atas bukit Safa. Tapi kita tak perlulah buat seperti itu, kerana telah ditutup. Maka Nabi akan naik ke atas bukit Safa. Bila Nabi dah naik ke bukit Safa, apa Nabi buat? Kata Jabir bin Abdullah, Nabi akan melihat Kaabah. Sebelum mulanya sa'i, Nabi akan melihat ke arah Kaabah. Kemudian Nabi SAW pada waktu itu mengesakan Allah, bertakbir dan juga membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kata Jabir bin Abdullah, dan kemudian Nabi SAW akan berdoa sedikit sebanyak. Berapa kali Nabi membaca zikir tadi? Kata Jabir bin Abdullah, sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu Nabi akan baca 3 kali dan Nabi akan doa sedikit. Baca kali kedua, doa. Baca kali ketiga, doa. Ini sebelum bermulanya sa'i. Ketika mana berada di atas bukit Safa sambil menghadap ke arah Baitullah Kaabah. Kata Jabir bin Abdullah, kemudian Nabi SAW akan turun daripada bukit Safa menuju ke arah Marwah, dan ketika mana kaki baginda tiba pada Batnul Wadi ataupun dipanggil sebagai lembah Al-Wadi. Bila Nabi tiba je dekat Batnul Wadi, maka Nabi akan berlari-lari anak, berlari-lari kecil, sampailah pada waktu itu keluar daripada kawasan tersebut. Maka Nabi akan berjalan biasa balik sampailah ke Marwah. Ketika mana Nabi SAW tiba di Marwah, Nabi SAW akan buat seperti mana apa yang Nabi buat dekat Safa. Nabi membaca zikir tersebut dan kemudian Nabi akan kembali ke Safa. Lalu inilah apa yang Jabir bin Abdullah ceritakan kepada kita tentang amalan sa'i baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebanyakan daripada kita memang buat, dibimbing oleh mutawif, ataupun pada waktu itu kita dah ikut kursus haji dan umrah, maka pada waktu itu kita isi masa kita dengan zikir-zikir seperti mana yang diajar oleh Jabir bin Abdullah daripada ketika mana menceritakan amalan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan apakah sebab turunnya ayat Innas Safa wal Marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar agama Allah.
Maka dibawakan antara sababun nuzul adalah nak menghapuskan kepercayaan batil, kepercayaan salah orang-orang ahli kitab. Maka dibawakan di sini satu lagi riwayat bahawa sebab turunnya ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 158, Innas Safa wal Marwah min sya'airillah, bahawa menurut pandangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, bahawa ada dua orang yang bernama Isaf dan juga Nailah telah berzina di Kaabah. Dan ini yang kita biasa dengar, orang yang kali pertama pergi umrah dia akan kata, kat mana ya tempat orang berzina tu, Isaf dan Nailah? Sebenarnya itu adalah riwayat ahli kitab, Israiliyat. Lalu orang ahli kitab percaya bahawa ada dua orang yang bernama Isaf dan Nailah. Pada waktu itu mereka telah berzina di Kaabah. Ketika mana mereka telah berzina, maka pada waktu itu mereka telah melakukan zina di makam Ibrahim dan juga di Hajarul Aswad. Ini kepercayaan orang Yahudi Nasrani. Maka pada waktu itu mereka telah berubah menjadi batu. Mereka telah berubah menjadi batu, Isaf dan juga Nailah ini. Ketika mana mereka berubah menjadi batu, maka pada waktu itu diletakkan berhala Isaf dan Nailah ini di Bukit Safa dan Marwah. Sebab itu antara berhala-berhala dipanggil Isaf dan Nailah, dan kisah kononnya berhala ini adalah daripada dua orang yang melakukan zina di Baitullah. Maka diletakkan Isaf dan Nailah, satu di Safa dan satu di Marwah, iaitu Isaf dekat Safa, Nailah dekat Marwah, supaya manusia ambil iktibar, ambil pengajaran. Namun pada lama kelamaan, Isaf dan Nailah ini kerana dia berhala, dia berubah menjadi sembahan. Inilah kisah yang ada dalam catatan Israiliyat, yang ada dalam catatan Ahlul Kitab. Maka pada waktu itu orang-orang jahiliyah dia akan sembah Isaf dekat Safa, dan kemudian dia akan sembah Nailah dekat Marwah. Lalu perjalanan itu berlaku pada zaman jahiliyah bukan lagi dalam bentuk sa'i yang dibuat oleh Hajar dan Nabi Ibrahim, tapi dalam bentuk perjalanan nak menyembah berhala. Ulang aliknya mereka di antara Safa dan Marwah pada waktu itu sebenarnya nak menyembah berhala. Ketika mana datangnya Islam, maka dan patung itu dimusnahkan, Isaf yang terletak di Safa, Nailah yang terletak di Marwah. Maka para sahabat rasa berat hati nak buat sa'i, kerana mereka khawatir itu adalah umpama perbuatan jahiliyah mereka untuk Isaf dan Nailah. Maka pada waktu itu turunlah ayat, sebenarnya ini bukan perbuatan jahiliyah. Innas Safa wal Marwah min sya'airillah, daripada surah Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah, perbuatan sa'i itu adalah daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bukannya perbuatan yang mana kamu rasa umpama perbuatan jahiliyah, tidak. Bukannya perbuatan yang umpama perbuatan pada waktu itu berulang alik di antara Isaf dan Nailah, tidak. Maka inilah yang mana disebutkan di sini. Seterusnya, apakah keadaan asal Safa dan Marwah laluan sa'i tersebut? Kata Dr. Ilyas Abdul Ghani, tempat sa'i dahulunya pada zaman dahulu, ianya merupakan tanah yang berliku. Sebab dia adalah lembah. Dia tanah yang berliku, tanah yang curam, dan pada waktu itu kena melalui kawasan perumahan dan juga kena melalui kawasan pasar. Sebab tempat tu panjang dan itu pun memang tempat laluan perumahan. Sebab itu kalau kita belajar dalam sirah, rumah Abbas pakcik Nabi ada dekat kawasan sekitar Safa dan juga Safa. Rumah Abu Jahal dan juga Abu Lahab ada dekat kawasan sekitar itu. Lalu ianya kawasan perumahan. Dia bukan zaman kita, dah menjadi sebahagian daripada Masjidil Haram. Maka ketika mana sa'i pada waktu itu kena melalui pasar, kena melalui celahan rumah, kena pada waktu itu melalui warung-warung. Maka pada waktu zaman dulu orang bersa'i dalam pasar. Dan ini dahsyat, nak bersa'i dalam pasar. Kita tak buat sa'i dalam pasar pun kita dah fikir shopping. Bayangkan ujian waktu itu ketika mana bersa'i dalam pasar. Tak sempat habis sa'i, dah beli barang. Lalu belum sempat habis 7 pusingan, dah penuh tangan bawa beg.
Tapi orang dulu bukan zaman kita, yang mana mereka pada waktu itu datang untuk shopping. Orang dulu pergi dalam keadaan jual tanah. Pada waktu itu cagarkan tanah, pinjam. Orang dulu adalah orang-orang yang susah sebahagian besarnya. Tidak seperti kita yang dalam kemewahan dan sebagainya. Lalu tapi kalaulah bayangkan zaman sekarang sofa tu macam zaman dulu pasar. Saya rasa tak habislah 70 singan. Tak habis. Terpaksa upah orang untuk bawakan barang. Jalan-jalan sikit, cantiknya benda ni, beli. Jalan-jalan sikit, cantiknya benda ni, beli. Sebab dia lalu tengah-tengah pasar. Maka oleh sebab itu, demi memudahkan orang yang bersa'i, maka pada waktu itu tanah-tanah pasar itu mula dibeli. Tanah-tanah perumahan itu mula dibeli. Dan dijadikan tempat sa'i. Dijadikan tempat sa'i. Sebab itu kita pernah sharekan, yang mula-mula bila dah dibeli, dijadikan sebagai ini sahaja. Sekadar laluan yang berzing, yang berbumbung. Tapi kita masih nampak, kiri kanan ada rumah, ada pasar, ada kedai. Maka pada waktu itu, sa'i ni ambil masa. Jalan-jalan sikit sebab dia tak perlu menghadap kiblat, berhenti, beli air. Minum. Jalan-jalan sikit berhenti, makan aiskrim. Jalan-jalan sikit berhenti, makan biryani. Jalan-jalan sikit berhenti. Maka tak sempat habis 70 singan, last kali terpaksa didorong dengan kerusi roda. Ini zaman dulu punya tempat sa'i. Okey. Maka pada waktu itu dibuat berbeza. Dan pada waktu zaman kita nampak pada waktu itu dah tak ada, dah dibeli kawasan tersebut dan dimasukkan dalam kawasan Masjidil Haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini yang kita nampak berkenaan tentang sa'i. Bahkan dah mewah zaman kita. Siap ada aircon lagi. Ada aircon, sejuk lagi. Bahkan kadang-kala terlalu sejuk pun kita komplain, sejuk sangat. Orang zaman dulu pada waktu itu tengah panas mereka sa'i. Maka sa'i adalah 7 pusingan di antara Safa dan Marwah. Lalu dia ada beberapa tingkat, tingkat bawah, tingkat yang lantai G, ground floor. Kemudian ada tingkat 1, itu yang selalu orang buat. Orang selalu pergi tingkat 1. Kemudian tingkat 2, selalunya kosong kecuali pada musim haji. Dan kemudian ada lagi dekat sutuh, ada lagi dekat bahagian atas. Inilah tempat sa'i dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita mula masuk tentang Masjidil Haram insya-Allah. Moga-moga bermanfaat pertemuan. Pada hari ini saya mohon maaf saya tak dapat berkongsi banyak kerana 3 hari ini saya ada kursus, saya ada program yang mana saya ada beberapa kursus dan program yang mana saya sedang belajar. Moga-moga kita dapat jumpa pada jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.